Wa minha nadharu rajuli ila awrati nafsihi bi ghairi daruratin. Ada darurat apa? Untuk tengok kemaluan sendiri. Wa fi tahrimihi wa karahatihi qawlan hakahuma Ibnu Qattan fi ahkam an-nadhar. Imam Ibnu Qattan radhiyallahu anhu ada menulis sebuah kitab yang tajuk kitab dari ahkam an-nadhar. Nama Imam Ibnu Qattan ini adalah Ali bin Muhammad bin Abdul Malik Al-Humaydi, wafat pada tahun 628. Dan dia ini adalah ulama besar dalam ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab itu dia kata apa? Wa yuqalu, dikatakan oleh para ulama, inna fa'ilahu yughtala bizina wa nahwihi. Wal a'yad billah. Wa qad juhiba. Orang yang selalu tengok kemaluan sendiri tanpa sebab, takut dibalakkan oleh Allah Ta'ala dengan melakukan zina. Wa qad juhiba. Kata Imam Ibnu Qattan dalam kitab Ahkamun Nadhar, ini mujarrad, memang berlaku sungguh. Memang telah berlaku pengalaman, memang ada yang macam itu. Dia tak terlepas daripada melakukan zina. Alhamdulillah juga. Jadi elakkanlah daripada perkara tersebut. Benda itu kena jaga. Baik. Dan kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi dia kata di sini, nescaya memelihara mereka itu akan segala faraj mereka itu daripada barang yang haram dikerjakan dengan dia. Apa-apa yang berkait yang haram dengan faraj maka akan ditinggalkan. Kalau Nabi SAW haramkan dan orang yang beriman dia akan mengikuti perintah. Maksudnya. Dan yang demikian, yakni memelihara itu lebih baik bagi mereka itu. Zalika azka lahum. Nah, itu lebih baik dari bagi mereka itu. Innallaha khabirun bima yasna'un. Bahwasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui akan batin yang mengerjakan mereka itu akan dia semacam dengan zahirnya. Jadi Allah mengetahui yang zahir dan batin, ya, daripada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka membalas ia akan mereka itu atasnya. Ada pada ayat ini, baru masuk kepada perbincangan. Lepas saja saya ulang balik sebab nak bagi kita ingat balik. Dan kata pengarang, ada pada ayat ini mengajar kelakuan yang baik dan memberitahu dan menakutkan. Ada 3 benda dalam satu ayat, yaitu mengajar kelakuan, tarbiyah. Yang kedua, memberitahu, khabar, mengkhabarkan tentang sesuatu. Dan yang ketiga, menakutkan tentang sesuatu. Maka adapun mengajar adab, maka firman Allah Subhanahu Wa Taala bersabda olehmu, bagi sekalian yang beriman nescaya memejamkan mereka itu akan segala mata mereka. Setiap dia ini mengajar. Qul lil mu'minin yaghudduna min absarihim. So, tundukkan pandangan. Wahai Rasulullah, ajarkan kepada kaum mukmin untuk mereka tundukkan pandangan. Itu maksudnya. Daripada barang yang tiada halal memandang kepadanya. Jadi yang apa benar yang tidak halal. Dan dengan ini perkataan menyuruh Allah Ta'ala akan hamba-Nya dengan berkelakuan yang baik. Jadi Allah suruh berkelakuan yang baik, yaitu memelihara matanya daripada melihat yang haram dan memelihara kemaluannya daripada yang tiada halal dikerjakan dengan dia. Nampak? Di sini apa dia? Yang kedua juga menyuruh Allah pula untuk melakukan perkara yang baik. Itu jaga mata dan jaga kemaluan daripada melakukan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Maka wajib atas sekalian hamba menjunjung perintah Tuhannya. Dan jika tiada nescaya adalah ia jahat perangai dan patut ia dimurkai dan disiksa. Dan adapun memberitahu, maksudnya kalau tak ikut perintah ni, Allah dah bagi tahu, maka dia akan disiksa. Maka dia akan diletakkan dengan apa? Dengan maksud orang yang tidak baik akhlak. Baik. Dan kemudian, dan adapun memberitahu, maka firman Allah Ta'ala bermula demikian, memejamkan mata dan memelihara faraj itu lebih membersihkan dan lebih menambahkan bagi mereka itu. Maksudnya zalika azka lahum. Zalika azka lahum. Memberitahu Allah Ta'ala dengan ini perkataan atas bahawasanya memejamkan mata dan memelihara faraj itu keduanya sebab bagi membersihkan hati daripada segala dosa. Nak bersih hati,
Jagalah mata kita. Sebab tu kata Imam Zarruq radhiyallahu anhu, man hafidha wa ma hafidha ahadun basarah, ma hafidha ahadun basarah, tidaklah seseorang itu menjaga matanya, illa hafidhallahu qalbahu, melainkan Allah akan menjaga hatinya. Jaga hati, jaga mata. Jaga hati kita, jaga mata. Sebab tu para uliya-uliyah yang menjaga mata mereka daripada melihat benda yang diharamkan, masuk benda yang makruh, maka kita tengok ucapan mereka ni ucapan yang sangat menggugah jiwa. Benda sama ada cakap, kita suruh orang sembahyang, biar orang dengar jadi nak marah tak? Kita suruh. Tapi kalau untuk wali ni dia suruh sembahyang, benda sama ada cakap, kita bercakap tu juga. Sembahyanglah, jangan tinggal sembahyang. Itu dia, tapi orang tulis serta Facebook. Untuk guru ni pesan, jangan tinggal sembahyang. Semua orang pesan, kenapa hak dia tu diambil sangat? Kerana yang keluar tu nur. Yang keluar tu nur. Sebab tu kata Masyaikh Syekh Mutawalli Sya'rawi radhiyallahu anhu, kata Syekh Yusri hafizahullah ta'ala, yang disebut oleh Syekh Sya'rawi ini benda yang ulama lain pun tahu. Yang disebut oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi ini benda ulama lain pun tahu. Tapi kenapa orang sangat ambil berat tentang kalam Syekh Mutawalli Sya'rawi? Kata Syekh Yusri hafizahullah, saya kata kerana kalam nur. Beza dengan yang lain, kerana kalam dia nur. Itu dia beza. Kerana yang keluar tu nur, cahaya. Maka sebab tu kalam tadi diambil perhatian. Ada beza dia. Sebab tu para awliya mereka jaga anggota tubuh mereka menyebabkan hati dia bersih. Bila hati bersih, ucapan yang keluar dari mulut dia pun ucapan yang nur. Maka orang yang dengar tu jadi akan jadi terasa dalam hati, masuk ke dalam hati tu kataan dia. Sebab tu kalam yang keluar daripada qalb akan masuk ke qalb, akan masuk ke hati. Kalau yang keluar hanya di bibir, akan sampai di bibir, masuk sampai di telinga. Masuk dia sampai di hujung telinga, dia orang lupa. Baik. Kemudian bermula. Jadi Allah Ta'ala memberitahu dengan ini perkataan atas bahawasanya memejamkan mata dan memelihara paras itu sebab bagi membersihkan hati daripada segala dosa. Dan sebab bagi membanyakkan pekerjaan kebajikan. Makna zalika azka lahum. Ini yang terbaik untuk menyebabkan kita melakukan kebaikan. Itu dia tengok awak tak buat baik banyak ni, kerana tak jaga mata. Karena hati tak baik. Sebab apa hati tak baik? Sebab dia punya antara jalan nak pergi ke hati tu pun tak baik. Sebab payah nak buat ibadah. Itu kalau kita tengok Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, para ulama sufi mengatakan kenapa kita tak bangun malam? Pada waktu malam kenapa kita susah nak bangun malam? Karena kita tak jaga mata kita pada waktu siang. Orang yang jaga matanya pada waktu siang, dia akan boleh berjaga pada waktu malam. Allah akan pilih dia untuk berjaga malam, untuk bermunajat dengan Allah. Orang yang Allah kita ni kalau nak dijemput untuk mari jumpa dengan seseorang yang terhormat, mestilah yang nak jemput kita tadi ni, orang yang nak jemput kita tadi pada waktu yang tentu, yang dia nak bersemuka, nak bertemu mata dengan kita tadi, mesti dia akan buat jemputan dulu. Kalau kita pergi cakap bertemu je, kita yang pergi bertemu tu lagi lah. Tapi kalau kata dia buat jemputan, ini maksud terhormat. Itu orang yang bangun malam. Orang ini dijemput oleh Allah Ta'ala, dijemput untuk bangun. Sebab itu dalam kitab Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dalam Ayyuhal Walad, Imam Ghazali sebut ada sebuah riwayat hadis Nabi SAW yang menyebutkan kata pada setiap sepertiga malam akan ada satu suara yang akan menyeru kepada hamba. Aina al-mustaghfirun. Ayat itu disebut. Aina al-mustaghfirun. Mana orang-orang yang nak mohon ampun kepada Allah? Maka orang-orang yang dipilih untuk memohon ampun kepada Allah akan bangun pada malam. Pada waktu disuruh itu dia akan bangun. Kemudian Allah Ta'ala ada suara lagi akan sebut. Suara ni daripada bawah arasy. Aina al-qanitun. Mana ahli ibadah? Maka ahli qanit akan bangun pada waktu itu. Kemudian akan disebut aina al-qaimun. Orang yang bangun malam untuk qiyamul lail, maka dia akan bangun pada waktu tersebut. Sampailah kepada perkataan ras sekali, aina al-ghafilun.
Karena orang-orang yang lalai. Maka orang yang lalai ni akan bangun sembahyang subuh. Hak sembahyang subuh ni ghafilun lagi. Sebab tak bangun malam. Hak tak bangun terus. Tak tahu tu mana tak tahu. Tak dijemput terus malam. Tak tahu apa. Nak sebut apa malam. Nah, sebab tu kena jaga. Nah, jaga masa kita, insya-Allah tak jaga kita punya anggota dan kita punya ibadah kita kan. Sebab tu kadang ulama-ulama cukup jaga benda ni, para aulia cukup jaga benda ni kerana apa? Kerana ini kesan pada ibadah pun. Nah, kita boleh buka sendiri lah dengan kitab-kitab yang ada di rumah tu. Lagi banyaklah benda tersebut. Kita syarah ni sikit-sikit ya. Saya duduk dekat-dekat ni. Tak habis syarah ni, tak main. Balik buka sendiri ya. Nah. Cerita semua otih lah kan. Semua orang alim yang alam semua tu dia set. Baik. Cerita pasal waktu tadi, waktu sembahyang semua tu kan. Banyaklah saya semua video dalam internet kan. Apakah duk sebab lah ni, kita tengok lah. Cerita masalah orang yang bangun sembahyang, yang dia kata solat isyak ni dia kata sebenarnya sampai ni sepuluh. Yang sampai ni sepuluh dia kata. Mana ada kata selepas ni sepuluh dah habis waktu dah. Nah, pasal apa ni? Pasal ayat ni. Guna ayat Quran tu. Apa dia? Saya ingat saya ayat apa ni? Kemudian apa ni Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad yang tak tahan pula disebut ulama-ulama mungkin tak jumpa hadis yang dia jumpa. Hadis itu dalam Sahih Muslim. Ya, bila Nabi SAW ditanya tentang apa di waktu bagi solat subuh dan solat isyak, maka Nabi kata ila nisfil lail, sampai ke pertengahan malam. Jadi dia kata yang dibuatlah ini sampai ke tulu'ul fajr, sampai keluar fajar, itu waktu pengakhiran bagi solat isyak. Dia kata ini pandangan yang ada dalam hadis Nabi SAW. Tak jumpa dalam hadis Nabi SAW. InsyaAllah hebatlah. Kemudian dia kata lagi nak buat masalah apa dia kata? Ya kita kata bukan semua benda yang mustahil tahu. Ini saya ulang kalam dia. Bukan saya sebut. Ya. Bukan semua mustahil tahu. Ini dia tak jumpa. Nah, dia jumpa. Imam Syafi'i tak jumpa. Lupa. Nah. Salah gitu lah. Lawak gila. Tuan-tuan, hadis berkenaan dengan solat subuh waktunya sampai kepada habisnya masuk waktu yang kedua dalam Sahih Muslim pula. Dalam riwayat Imam Sayyidina Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Bila ditanya oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bilakah habisnya waktu sembahyang isyak? Nabi kata sehingga masuk waktu yang kedua. Itu masuk waktu yang solat subuh. Tu riwayat Abi Qatadah dalam Sahih Muslim. Hak dia sebut dalam Sahih Muslim tadi. Ila nisfil lail tu. Nah, atau ila sulusul lail. Ada juga riwayat sulusul lail. Ada 3 riwayat. Yang pertama nisful lail, yang kedua sulusul lail, yang ketiga ila tulu'il fajr. Sampailah tulu' fajr. Ada 3 hadis. Al-Imam Malik radhiyallahu anhu pandangan dia ila nisfil lail tu maksudnya itu adalah waktu al-ikhtiyar. Imam Malik dan Imam Ahmad Ibn Hanbal menggunakan pandangan nisful lail. Jadi dia gunakan waktu sampai nisful lail itu adalah waktu ikhtiyar. Lawan waktu ikhtiyar adalah waktu darurah. Jadi selepas nisful lail sembahyang tu waktu daruri, waktu darurah. Manakala mazhab Syafi'i itu dipanggil waktu mukhtar. Ada waktu mukhtar ila nisful lail. Selepas nisful lail itu bagi waktu jawaz. Boleh sembahyang pada tempat itu. Yang guna pandangan waktu jawaz selepas nisful lail adalah mazhab Abu Hanifah dan mazhab Imam Syafi'i. Jadi maksudnya tak ada seorang pun ulama yang kata waktu isyak dah habis selepas masuk tengah malam. Pak mazhab semuanya guna hadis yang sama, tapi syarahannya lain daripada buat balong ni. Berarti orang tak ingat pun tak puas pada bukan ulama banyak pun. Buat pening. Dia memeningkan orang. Yang seronoknya orang dengar pakat seronok tu. Ya Allah. Hak dengar tu lagi bodoh daripada hak cakap. Memang orang hak lagi bodoh daripada hak yang cakap yang bodoh. Dia akan tepuk tangan kat orang yang bodoh. Faham? Dia seronok tau dengar, masya-Allah. Dia rasa dia cakap tu depan muslimat. Dekat tu depan muslimat atau muslimin ada atau tak ada Allah. Sebab muslimat memang mudah begitu. Sebab muslimat tu lah kat depan dia tu. Nah, bismillah saya ni insya-Allah.
Saya nak tulis sebuah risalah insya-Allah, tapi masih dalam niat beberapa pahala lah. Jawab balik dia cakap. Banyak pun risalah tu pendek je insya-Allah. Untuk jawab kenaan dengan waktu isyak aja sebab dia kata ada waktu isyak. Waktu lain insya-Allah tak ada masalah. Ya. Waktu subuh lebihlah, tak apalah waktu subuh dia kata. Kita nak balik pun dia kata. Isyak ada waktu sampai 9. Nah dia kata kenapa tak masuk sampai waktu yang kedua? Subuh. Bukannya waktu subuh habis sampai masuk waktu isyak asar tu. Hak tu ada dalil lah bodoh. Nama dia sebut lah. Dia saksi. Tapi sebab dia membodohkan ulama mujtahid. Dia membodohkan Imam Syafi'i. Soalnya Imam Syafi'i tak jumpa. Kamu pandai daripada imam. Ulama kata, tuan dalam ni Imam Tahawi syarah dalam Mushkilul Athar. Sebab apa? Sebab ada hadis yang sebut sampai nisfil lail. Ada hadis yang sebut sampai sulusul lail. Ada hadis yang sebut sampai tulu'il fajr. Nah, bila Nabi sebut macam tu, maka kenapa Imam Malik menggunakan pandangan ini ada waktu ikhtiar dan ada waktu ad-darurah. Dan pandangan mazhab ini waktu mukhtar dan ada waktu jawaz. Maka kata Imam Tahawi kata apa? Ada ni ulama-ulama menggunakan kaedah usul. Apa kaedah usulnya? Hadis ni bertentang antara satu sama lain. Kalau orang kata, ni kata saat setengah malam, kata saat sepertiga malam. Satu lagi sebut kata pada akhir sampai ke subuh. Jadi nak gabung macam mana ni? Jadi seolah-olah nak gabung tak boleh. Sebab Nabi sebut memang ila nisbil lail sampai kat situ. Jadi bila nak gabung tak boleh. Bila ada hadis yang menerangkan tentang sampai kepada waktu subuh, maka ulama-ulama guna kaedah apa dia? Al-i'mal aula min al-ihmal. Menggunakan dalil itu lebih baik daripada mengilghaqkan dalil tersebut ataupun membatalkan dalil tadi. Lebih baik guna daripada tidak menggunakan tu. Al-i'mal aula min al-ihmal. Sebab digunakan hadis tu lah. Maka ulama keluarkan waktu solat isyak ni ada 5 waktu. Ada waktu jawaz, ada waktu darurah, ada waktu yang uzur, ada waktu mana? Ada waktu fadilah, ada waktu sekian. Apa arah? Dalil kata apa ni? Dalil kata usul fiqh pun tak ada. Aku tak mengaji. Tapi seronok kata mengaji hadis. Baca Sahih Muslim. Hadis yang sama dalam Sahih Muslim pun tak ada nak baca. Nah, hadis yang sama dalam Sahih Muslim. Bukan kita ulang ambil dari kita lagi. InsyaAllah. Kalau tak keluar. Okay. Nah. Saya berterupah hari nak bawa nas dia tu. Kita boleh baca tu. Nas yang ada dalam kitab 3 hadis dan kemudian macam mana ulama jawab dan macam mana ulama gabungkan kita hadis. Nah. Ulama kalau nak ihmalkan dalil, nak tidak gunakan dalil. Sama ada digunakan dikatakan ini nasikh mansukh. Nak sampai kepada nasikh mansukh tadi ini melalui beberapa peringkat. Dia kena yang pertama kena tengok dulu al-jam'u bainal haditsain. Nah, sebelum nak tarjih. Sebelum nak tarjih. Ni tarjih tu. Tak lalu jalan. Tarjih tu. Apa? Mengaji apa ni? Ikut tarik mana yang tarjih tu? Baca satu hadis, terus tarjih. Ni pandangan yang paling rajih. Apa benar? Sepatutnya ikut turutan dulu. Al-jam'u bainal haditsain. Gabungkan. Sebab tu nak kata apa? Nak beritahu kata ulama-ulama zaman dahulu, para mujtahidin. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Malik radhiyallahu anhu dah lama dah jumpa hadis itu sebelum daripada Imam Muslim jumpa hadis. Daripada jumpa hadis itu lah. Tapi kenapa ada yang guna hadis tersebut, tidak ada guna hadis tersebut? Ikut kepada kekuatan apa ni madrak dalil masing-masing pada waktu itu. Dan kekuatan dalil masing-masing yang mereka guna. Dalam keadaan masing-masing dah jamak dah hadis yang ada berkaitan dengan bahas. Jadi ada orang mari kata tak mereka tak jumpa. Mungkin mereka tak jumpa. Tak pasal. Boleh abaikan orang-orang macam ni jauhkan. Tapi kita saya jawab juga ni bukan sebab tak mau abaikan. Sebab ramai orang penting. Kakak tu penting pula. Buat lama dah. Solat isyak ni sampai subuh. Kakak subuh berbayar. Elakkanlah daripada buat benda tu. Sebab urus kita tu mustahab. Sebab tu jika waktu darurah mazhab Maliki dan mazhab Hanbali. Waktu darurah. Sebab urus khilaf mustahab. Lebih baik dibuat sebelum masuknya pertengahan malam. Lepas tu ada ulama jawab, ada seorang syekh ni dia tulis risalah tentang awqat ni dan amakin. Waktu ibadah ni dia tulis tentang tu je. Lebih ni. Lebih 2 kitab ni. Pasal waktu dan pasal tempat. Macam mana ulama letakkan hukum tentang waktu solat, waktu sekian-sekian, macam mana ulama. Lebih ni. 2 kitab ni.
Kalau ni dia tak baca kitab tu, dan dia tak baca tu jadi gitu. Ya, kitab-kitab mazhab dia tak baca dah, sebab dia kata ulama tak jumpa. Saya baca kitab-kitab mazhab, tak ada dalil. Saya baca kitab-kitab mazhab kan. Yalah, kalau kita buka kitab Safinah tu belajar. Kita buka kitab apa ni, Mughni Muhtaj, atau kita buka kitab apa ni, Minhaj. Kitab matan para ulama. Disebut waktu Isya bermula daripada selepas mana dengan bahasa ringkasnya habis waktu maghrib sebelum masuknya waktu subuh. Contohnya kan, itu dia punya sebutan kan. Dia sebut dalil kan? Nak sebut dalil, buat di kitab matan. Kitab ni untuk orang ambil siap dengan ilmu. Jadi kalau semua kita satu ni tulis dalil. Dalilnya daripada ni. Dalil itu betul. Tak ada masalah. Tapi istidlal kan macam mana ni? Siapa yang nak boleh keluar istidlal? Lepas tu ulama tak letakkan ayat Quran, tak letakkan hadis. Kenapa dalam bab kitab mereka tak letakkan ayat Quran dan hadis? Kerana kalau letak pun, nak buat apa? Kita nak buat apa? Sembahyang ini adalah wajib. Dalilnya wa aqimis shalah. Mana wajib? Mana wajibnya? Wa aqimis shalah. Mana wajib? Ada sebut solat wujud. Ada. Tak sebut wujud pun kat situ. Nah, ulama usul yang keluarkan hukum wa aqimis shalah. Al-amru lil wujub. Fi'il amar untuk wajib. Maka daripada tu dalil keluar kata solat tu wajib. Kalau keluar dalil ni, kamu bukan ahli dalam mengeluarkan dalil. Bukan ahli istidlal. Maka boleh tak kita nak keluar hukum? Tak boleh. Sebab tu orang yang tanya dalil, orang yang tidak bijak. Buat dengan ulama. Apa dalilnya? Yang buat dengan tak apa nak tahu. Buatlah. Melainkan dia ahli dalam fatwa. Dia sama-sama ahli dalam fatwa. Ada. Mana dalilnya? Betul bawa kawan yang keluar dia. Okay. Macam istidlal dia macam tu. Sebab dia ahli. Dia dah tak ahli kan. Itu yang dalam Facebook pakai keluar. Dia kawan ni, ulama ahli ni buat keluar ahli dengan sekian. Mana dalil? Saya tanya, kenapa nak tahu dalil? Saya nak tahu lah sebab saya nak takkid dia ni sahih ke tak. Qala fulan, qala hadatsana fulan, an fulan, kaza sampai habis. Qala Rasulullah SAW. Okey. Saya terima hadis itu sahih. Sahih apa dia kata? Aku sebut dari semuanya dia sayok kat belakang Azhar. Nama-nama pun dia sayok, hak duduk belakang ni dia kata. Nama-nama dia buat yang aku keluar tadi hadatsana fulan tu semuanya pun dia sayok. Hak tu pun hang boleh hangguk kata tu sahih. Hang tak tahu apa langsung. Tiba-tiba nak terima hadis itu sahih ke tidak. Saya kata tak ada keahlian tapi buat. Jadi lapor ni. Kau madrasah kafiah sebab kutuk ulama ni jadi sahih. Tapi kalau hak ni disebut oleh Nabi SAW. Buat ni baca hadis yang sama kepada Syiah. Dia baca hadis yang sama. Dia kata antara tanda akhir zaman adalah umat yang belakang ni akan mengutuk umat yang terdahulu. Orang yang ke belakang ni akan mengutuk umat yang terdahulu. Para sahabat Nabi. Dia ni Syiah ni. Syiah mengutuk sahabat Nabi. Dia pun terlupa diri dia. Dia pun juga mengutuk ulama-ulama yang terdahulu. Mana? Siapa dia? Kutuk Imam Syafi'i, kutuk Imam Abu Hanifah, kutuk a'imah kibar pada zaman dahulu yang sampai pada peringkat muslim. Nampaklah? Kutuk Imam Ghazali rahimahullah taala. Dan inilah bala akhir zaman. Dan kedua-dua kelompok tadi Nabi dah sebut dalam hadis yang sama. Dan kita boleh tengok sifat mereka dalam hadis yang sama. Maka jauhkan daripada dua kelompok tersebut. Baik sambung. Cukup tu, kita tak adil. Baik. Dan ada pun menakutkan maka firman-Nya. Maka firman-Nya bahwasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui ia akan batin barang yang mengejarkan kamu akan dia. Ini dalam bab apa ni? Menakutkan. Maksudnya Allah Ta'ala menakutkan hamba-Nya dalam ayat ini. Maksudnya bagi inzar. Dalam ayat ini bahwasanya Allah itu sangat mengetahui ia akan batin barang yang mengejarkan kamu akan dia, seperti mengetahui ia akan zahirnya. Maka selagi membalas dia akan dia. Ini tadi ni cerita saya sebut tadi. Saya jawab macam mana ulama dulu tadi jawab. Penting juga sebenarnya. Kerajaan saya kena ambil berat benar-benar macam ni sebenarnya. Berapa banyak perkara-perkara yang berlaku di Malaysia yang kita di Al-Azhar Syarif ni kita ambil sambil
Dan ini diberi oleh orang Malaysia kepada kita. Dia dah belajar Azhar ni, dia pun tak ambil berat sangat pun isu-isu ni jadi. Kita semua orang lain lah, semua belajar Indonesia yang kita buat. Kita selalu tengok internet, yang kita selalu tengok isu di Malaysia. Tapi apa tindakan kita buat kalau kita isu tadi ni, apa yang Allah SWT Muhammad yang berkait dengan ilmu yang kita belajar. Bahawa dia dapat bentuk para ulama, dia dapat tentang para habaib dan sebagainya. Apa tindakan kita sebagai pelajar Azhar sendiri untuk kita buat untuk mempertahankan itu? Satu. Yang kedua, apa ini isu-isu yang kita nampak kecil ni. Macam waktu semayang tadi, sebagainya kita tak ada mengaji juga. Kita punya marajih banyak dan ulama ni keliling kita. Kita, saya yakin kalau kata kita balik ke Malaysia, ni, orang tanya kat kita ni tadi bangun ni ada ustaz tu sebut ni, macam mana nak jawab ustaz? Saya tak nak dulu. Jadi dia pun balik. Jadi dia apa dengar isu? Kalau dengar, kalau tak dengar lagi lah. Kan? Jadi kita ni banyak tafsir dalam bab-bab rugi kita. Kita akan rugi yang sangat besar kalau kita habiskan masa kita di situ. Dengan diri kita. Tak ambil jatuh dengan isu umat yang berlaku di Malaysia. Ulama-ulama dulu ni ambil berat sungguh. Tengoklah. Tengok kitab yang ulama-ulama dulu tu, dia kadang-kadang nipis kan. Ada satu kitab ni yang saya tengok, nama kitab tu As-Sana Was-Sanu fi Ahkamil Qulub. As-Sana Was-Sanu. Apa Sana Was-Sanu? Sana Was-Sanu ni nama macam tumbuhan kan. Macam di kedai Antarah. Kedai Antarah ni ada jual daun-daun tu kan. Ada daun Sana Was-Sanu. Disebut dalam hadis apa ni, Sana Was-Sanu ni adalah ubat kepada segala penyakit. Dawa kulit dah. Ubat segala penyakit. Saya pergi beli kat sana tu. Pergi saya tanya, Sana Was-Sanu ada? Sana, Sanu. Dia kena campur dua, Sana Was-Sanu. Campur dua. Ada dua ubat tu. Dia dua tumbuhan, boleh buat macam teh. Saya pergi beli Sana saja. Sana ada? Sana Makkah. Tu pun. Belilah dalam Makkah daunnya, balik buat teh. Jadi bagus ni ubat ni. Dapat kat mak ayah kali lah. Akak buat teh. Pasal macam teh sendiri. Udah layak panas. Jaga-jaga dia ayak teh lah. Gula minum. Sakit perut satu rumah. Bahkan tu beratok kat jambat. Cirit-birit pula tu. Datang kau kami makan ni. Dia tak pasang tang sana tu. Baru kita tanya dekat kedai. Tolong kata. Ada sana tak? Sana. Dia ubat kami pakai sakit perut. Hang makan sana tak? Ada Sana Makkah. Sana Makkah pula yang bagi ishal tu. Yang jadi cerit-berit tu sebab makan Sana Makkah tu. Bahaya, tak ada ilmu tu bahaya. Kalau tak ada ilmu dalam bab perubatan, tiba-tiba kita pergi hentam. Baca kitab tu pergi cari diri. Tak apa tu. Itu yang jadi seorang lelaki kan. Dia baca kitab sendiri. Makan ubat dia buat mampu. Mati terus. Kawan-kawan pergi tanya dekat mak, dia baca kitab apa? Dia baca kitab tu. Kawan pergi tengok buku kitab. Yang saya sudah sebelum ni. Kalau buat kitab, tengok. Ambil Habbatus Sauda. Hayyatus Sauda. Ambil Hayyatus Sauda. Kemudian goreng-goreng, tumbuk-tumbuk. Lepas tu buat macam maju, makan. Hayyatus Sauda. Ulang hitam. Hayyah Sauda. Kawan-kawan kata, patutlah pun. Titik silap. Kitab tu bukan Hayyatus Sauda. Betulnya Habbatus Sauda. Tapi ada dua titik kat kitab tu. Babak dia tak betul. Dia pergi cari sungguh ulang hitam. Pergi goreng sungguh. Mati je makan. Jaga tak ada ilmu. Nak baca tak ada ilmu. Dalam perubatan tak ada buat ni bahaya. Kat tu saya nak cerita sebenarnya. Saya nak cerita kata ulama ni lebih berat tentang masalah kitab ni. Ada satu kitab yang saya ada di rumah. Nama kitab tu Sana Was-Sanu fi Ahkamil Qulub. Kitab ni kenapa ulama ditulis? Ditulis kerana nak menjawab balik masalah. Ada tak bukan kitab tersebut? Kitab lain. Ada satu kitab lagi yang ditulis seorang ulama dalam mazhab Hanafi yang menjawab balik kepada persoalan yang ditanyakan oleh seorang lelaki dalam ahli majlis fatwa pada waktu itu. Jadi ahli majlis fatwa, Syekh Abdul Ghani nama. Kawan ni mari ke Darul Ifta pada waktu itu, bukan Darul Ifta Mesir. Atau Darul Ifta daripada negara mana, tak ingat. Dia mari ke Darul Ifta dan dia kutuk mazhab Hanafi dengan sungguh-sungguh. Dan majoriti masyarakat di negeri tersebut mazhab Hanafi. Dia kata ni mazhab yang batil, mazhab yang lawan dengan Quran dan hadis. Kenapa? Ahli majlis fatwa bakal tanya kenapa?
Dia kata kerana dalam Quran, dalam hadis Nabi sebut la salata illa bi Fatihatil Kitab. Faham? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sembahyang bagi orang yang tak baca Fatihah. Padahal Nabi kata Fatihah tidak fardu. Tak fardu tapi wajib. Nah, dia tak tahu istilah wajib fardu tu. Dia kata tak ada dalam mazhab Abu Hanifah kata tak baca Fatihah pun tak batal sembahyang. Dia sebut macam tu. Dia kata, tunggu saja. Kamu tunggu saja. Saya nak jawab apa yang kamu. Dia tulis kitab Fak Mazhab dalam masa 2 jam. Dia tulis kitab tulis waktu tu. Yang kitab tu keluar daripada 100 muka surat. Dalam masa 2 jam dia tulis waktu tu juga. Kitab 4 mana. Untuk jawab apa yang kamu kata. Kak kalau apa? Sebab kalau dia jawab saja dengan mulut, selesai benda tu habis. Orang tak tahu macam mana dia jawab. Dan kemudian orang akan kata, dulu pernah dah jadi kes tu, kes tu jawab. Kena balik itu betul. Jawab apa? Tahu jawab apa, tapi kalau balik itu. Adik. Tapi kalau tulis kita, terkait benda tu. Kita belajar asal kena ada sifat tu sebenarnya. Nah? Jangan buang masa ke tempat lain. Dan ni banyak buang masa ke tempat lain. Nah? Kita boleh main banyak di sini. Tapi tak tahan balik Malaysia pakai sorban besar. Itu tak tahan. Untuk Malaysia tu pusat ni bukan main lagi. Main motor, main game. InsyaAllah. Buat tidur. Ya. Duduk nak lihat. Musim panas ni pula. Dia duduk pincang. Panas ni. Payah habis lagi. Main musim sejuk pula. Payah saya pegang doktor tak bagi. Dia jadi ketak tulang. Tulang ketak. Nah, ini yang ulama sebut kan. Idza kana harru asy-syita idza kana bardu asy-syita wa harru al-masih. Idza kana harru al-masih wa bardu asy-syita. Nah, kalau kata panasnya waktu ketika mana musim panas dan sejuknya musim sejuk, itu menjadikan halangan untuk kamu menuntut ilmu. Nah, dan idza kana harrul masih wa bardu syita, nah, fa talabul ilmi kulli mana. Benar ya? Idza kana harrul masih idza kana harrul masih wa bardu syita, fa talabul ilmi kulli mata. Nah, kalau kata panasnya musim panas dan sejuknya musim sejuk menjadi alasan untuk kamu tidak menuntut ilmu, katakan padaku, bila kamu menuntut ilmu? Dan kana harul masifi wa bardu syita wa talabul ilmi kulli madan. Faham? Tulis tu. Nak kata apa? Maka firman-Nya baca surah. Maka selagi membalas dia akan diam. Jadi kalau kata Allah Ta'ala kata apa ni? Allah mengetahui ia akan batin barang yang mengerjakan kamu akan dia seperti mengetahui ia akan zahirnya. Maka selagi membalas ia akan dia, jika ada ia yang baik, nescaya membalas ia dengan pahala dan kesenangan dan syurga. Dan jika ada ia kejahatan, maka membalas ia dengan siksa dan api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini daripada muka surat ini hanya mensyarahkan kullil mu'minin yaghuduna min absarihim wa yahfazu furujahum. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya'lamu qa'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Artinya, mengetahui oleh Allah Ta'ala akan khianat segala mata, yaitu mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang diharamkan. Faham? Jadi kalau kata ulama-ulama sebut kata dalam kitab Imam Zarruq disebutkan ada beberapa benda yang diharamkan untuk kita lakukan dengan mata. Dan kita kadang-kadang nampak benda itu ringan. Apa yang disebut oleh Imam Zarruq contohnya? Dikatakan dalam kitab ni, dia kata antara yang diharamkan untuk kita tengok ni banyak. Yang pertama, an-nazaru lil mar'ati as-sabiyyi bi syahwati nafsin. Melihat kepada perempuan dan kanak-kanak dengan nafsu syahwat. Ada orang ni dia ada penyakit lah. Doktor tahu lah ni penyakit ni. Saya tak ingat nama dia tapi penyakit tengok anak tengok budak-budak pun dia jadi gerak. Dia cakap geram, geram nak cubit pipi tu lain. Ya. Ini geram pelik. Ada penyakit jiwa ni bahaya. Nah,
Tapi kalau tengok anak dara geram nak ciput pipi tu normal. Cuma kena kawal. Nyak lelek. Betul ya? Normal lah tu, tapi kena kawal. Tu nak kena kawal. Jangan tengok lah. Kalau tak ada nafsu langsung tengok siapa pun tak ada nafsu. Tu kena cek balik tu. Dari tiang kayu kan. Yang kedua, an-nazaru fi kitabi ar-rajuli min ghairi idzni. Melihat kepada kitab seseorang tanpa izin. Ini pun diharamkan. Boleh faham tak? Ada lagi ni. So kita baca yang tu. Saya nak sebut tu je. Cerita kata benda tu nampak kecil. Tengok kitab orang. Zaman lah apa dia? Tengok handset orang. Tengok handset kawan. Saja. Jasus. Tengok kawan ni macam mana akhlak dia. Boleh tak nak jadi pimpinan kau ni? Lepas tu tengok. Tengok handset orang. Tengok akhlak dia macam mana. Tengok dia ada hubungan dengan seseorang. Hang tengok apa orang? Tengok hang cukup lah. Haram no? Jaga-jaga. Haram hukum dia. Duk jasus orang punya. Mah makan. Apa keadaan sekalipun. Kalau dia dalam handset dia tulis. Ya kamu nak pergi cari buat apa? Itu dia dengan Allah Ta'ala. Kita nak cari buat apa? Kita nak satu zari'ah. Itu zari'ah kepala otak. Baca balik kita usul fiqh. Apa syarat-syarat satu zari'ah ni macam mana? Syarat-syarat dia. Buat ni dia tak jaga. Dia tak ambil berat tentang Muslimat khususnya. Saya pesan ada. Muslimat banyak buat benda dengan kawan-kawan dia puasa. Ini zaman berzaman ni. Ini dah zaman berzaman. Duk buat benda macam ni. Seronok tengok handset orang. Kemudian cerita ke orang. Jadi naknya terpanggil dia macam ni. Amanah dia. Kena amanah sungguh. Kita orang lelaki ni tak ada sangat buat kerja tu. Kalau buat macam tu, kena cek balik dia ni. Sungguh kan lelaki. Jangan buat haram. Tengok diary kawan duduk atas meja. Jangan buka, haram. Kenapa kita pergi buka diary orang? Lebih tengok. Oh, hari ni saya makan dengan kawan. Oh, rupanya ada ni. Tengok macam solehah kan? Rupanya duk mencari imam. Semayang subuh kan? Dia cari imam lagi. Tak payah cari dah orang punya kesalahan dengan macam. Dia tengok kesalahan kita cukup. Jaga aib kawan-kawan kita, jaga aib kita sendiri itu. Itu lebih baik. Allah akan jaga kita nanti, insya-Allah. Di akhirat nanti ada orang, dalam hadis riwayat Imam Bukhari radhiyallahu anhu, ada seorang lelaki ini yang dia akan masuk dalam neraka. Yang mana Allah Taala tunjuk kepada dia semua amalan dia. Diperlihatkan amalan satu-satu. Allah Taala tanya kepada dia di depan, mana minal aqwal. Ini semua ni orang tu ada pakat waktu tinggal sebut di padang mahsyar. Tunjuk depan mata. Kamu buat pada waktu kaza wa kaza, di waktu kaza wa kaza, di makan kaza wa kaza. Kamu buat macam ni, betul atau tidak? Dia tak nak buat apa dah, melainkan dia mengaku je. Faham dia? Itu malu ni sampai nak luruh kulit-kulit daging-daging muka nak luruh habis. Dan riwayat tu. Tiba-tiba Allah Taala kata apa? Wahai malaikat, tarik tangan lelaki, masukkan dia dalam syurga Allah Ta'ala. Aku ampunkan semua dosa. Bila malaikat tarik tangan lelaki nak masuk dalam syurga, apa kata orang keliling? Seronoknya lelaki ni tak ada dosa langsung masuk syurga tu. Apa maksudnya? Maksudnya tadi yang ditunjuk tadi seorang pun tak nampak. Yang tengok dia orang. Dia rasa orang lain semua tengok. Tapi sebenarnya yang tengok dia seorang je waktu tu. Dia aja nampak. InsyaAllah. Dia takut sungguh waktu tu. Dan dia malu sungguh. Sebab orang keliling kanan ni dulu ada depan mata. Dan dia rasa semua orang tengok kemaluan. Kemaluan. Keaibat dia pada waktu tu. Dan apa yang dia lakukan di dunia tu semua orang dah tahu dah. Rupa-rupanya seorang pun tak tengok. Maka kata Nabi SAW ni adalah fadilat kepada apa dia? Kepada orang yang man satara mu'minan satarahullahu yawmal qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang mukmin, maka Allah tutup aib dari akhirat. Ni, Allah tutup aib macam tu lah. Kita ni tadi bolehlah kita tutup aib kita. Tapi kita kerja buka aib kita. Aib orang lain kita buka dekat orang. Aib kita jaga. Aib orang kita suka nak cerita dekat orang. Akhirnya jadi apa? Di akhirat nanti Allah buka benda yang kita sembunyi.
Maka macam mana perasaan kita pada waktu itu? Oh, mana? Sebab tu kita nak Allah jaga aib kita, jaga aib kawan-kawan, jaga aib orang mukmin yang lain. InsyaAllah Allah akan jaga kita. Mana? Ambil berat benar. Itu tasawuf. Senanglah cerita, nak buat tu susah. Nak buat tu susah. Tapi kita bakat beramal kan? InsyaAllah. Yaitu mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang diharamkan dan mengetahui ia akan barang yang menyembunyi oleh segala hati daripada cita-cita mengerjakan kejahatan dan cita-cita mengerjakan kebajikan. Dan sabda Nabi SAW, Inna an-nadhara ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min sihami iblis. Faman tarakaha adaqahu Allah Ta'ala ta'ma ibadatin kasukuh. Artinya bahwasanya memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu. Inna an-nadhara ila mahasinil mar'ah, pada kecantikan wanita itu. Mana tempat yang cantik pada wanita? Tubuh badan. Nah, tubuh badan. Dan kemudian kita memandang dengan nafsu. Nah, dan bukan pada tempat yang sepatutnya. Dia bukan doktor yang sepatutnya melihat kepada tempat sakit bagi pesakit itu. Sonok-sonok tu. Itu dia kata Nabi SAW kata apa? Seperti anak panah. Sahmun masmumun. Seperti anak panah yang beracun daripada segala anak panah iblis. Sahmun masmumun min sihami iblis. Maksudnya berada di sini. Nak beritahu kata anak panah iblis banyak lagi. Tapi ini salah satu anak panah. Tapi kenapa ini didahulukan oleh Nabi SAW? Karena ini anak panah yang paling berkesan untuk mematikan orang tersebut. Kena api itu. Kalau anak panah ipuh, bukan ipuh berak. Pokok ipuh tu kan dia ada getah ipuh. Getah ipuh tu kalau orang asli, dia ipuh sikit je kat depan. Dia panah beruk mampu dengan satu anak panah. Beruk mampu. Mati. Mampus. Nah. Boleh faham? Ini nak beritahu kata apa ni? Nak abad kata nazar ila mahasinil mar'ah, ni sahmun masmumun min sihami iblis. Nak beritahu kata iblis ni dalam dia punya quiver dia. Quiver. Bahasa orang putih tu sikit-sikit lah. Tempat letak anak panah iblis ni, dia banyak anak panah. Nampak lah? Dia anak panah dia cukup banyak. Salah satu je anak panah dia. Dia tengok orang lah. Dia ni dengan orang perempuan jam. Tak payah ambil anak panah lain. Tak payah ambil anak panah zina. Tak payah ambil anak panah apa ni minum arak. Tak payah. Ambil anak panah tengok orang perempuan. Panah sikit. Tu macam yang dia perlu tengok apa. Yang Mak Saleh dia buat cerita tu ada kan ada budak kecil 3-4 orang duk terbang bawa anak panah. Jatuh cinta. Sama dengan si hamil. Tu kan. Tapi janganlah lagi jadi Freemason lah. Orang ini adalah simbol orang ini. Jadi game simbol ni payah juga. Sampai pakai payung pun dia pinjam. Payung tu tengah salib. Payung tu ada gaya bentuk dia macam salib. Kita telah menanggung salib kamu. Dia tak tahu apa. Dia tak tahu. Dia ni putih kan. Tengok lantai rumah orang hitam putih sikit. Tok Imam pula. Di rumah Tok Imam beli kapek hitam putih. Sama kapek apa ni? Orang panggil ikat getah pun hitam putih. Dia main-main Tok Imam tu. Tok Imam Freemason. Tak pengaruh dah dengan Freemason. Dia pantang tengok hitam putih, Freemason. Dia pantang tengok ada lambang tu sikit, Freemason. Cukup suka orang namanya. Saya tak tahan. Jadi balam. Baik. Nampak lagi salah satu daripada anak panah beracun daripada ini. Dan anak panah ni tidak akan la yukhti. Anak panah ni tak akan tersesat. Anak panah ni tak akan tersesat. Dia memang akan tepat kena tersesat. Mari jaga-jaga. Nah, ada riwayat yang lain menyebutkan bahawa anak panah iblis ni tidak akan tersesat. Ada riwayat yang lain pula mengatakan iblis akan menggunakan pandangan mata ni, dan antara pandangan mata manusia ni dijadikan oleh iblis sebagai qaus. Nah, dia punya busur panah dia. Yang kalau dia pukul memang tak akan tersilap. Kena pada orang tersebut. Mungkin pukul di situ dengan maksud diletakkan anak panah kemudian dilepaskan panah. Memang akan terjadi. Mungkin itu maksudnya. Baik, iaitu pada apa ni?
pada sangat segera membinasakan. Maka barang siapa meninggalkan dia kerana takut akan Allah Ta'ala, nescaya memperasakan dia oleh Allah Ta'ala akan kesedapan amal ibadah yang menyukakan ia akan dia. Menceritakan akan ini hadis oleh Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi daripada Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu. Ya, ini antara fadilat. Sebab tu nak dapat ibadah yang manis dalam ibadah adalah dengan mata. Kita tengok benda yang diharamkan. Nah, tengok orang perempuan dan sebagainya, cepat-cepat kita akan alihkan pandangan kita daripada melihat yang diharamkan. Maka Allah akan menerbitkan perasaan manis dalam ibadah. Sebab tu kita duk buat ibadah tapi tak ada manis. Sebab dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari radhiyallahu anhu, kalau buka dalam kitab Al-Imam Ibnu Abi Jamrah, sebutkan man kana fihi salasatun wajada halawatal iman. Siapa yang ada 3 benda, maka dia akan dapati ada kemanisan iman. Apa maksud di sini? Al-Imam Ibnu Abi Jamrah kata apa? Di sini bermaksud ada orang yang ada iman tapi tidak ada halal. Sebab tu Nabi kata man wajada fihi salasah. Man wajada fihi salasatan. Siapa yang ada 3 benda ni dalam dirinya, wajada halawatal iman. Maka dia akan mendapati kemanisan iman. Kenapa sebut halawatal iman di sini? Bermaksud ada iman yang tidak halal. Imam Ibnu Jamrah sebut. Ada orang yang dia ada iman tapi imannya tidak ada halal. Nampak tak? Kita beriman kepada Allah, tapi ada tak kita rasa halawah seperti mana para ulama merasakan halawah tersebut? Kita rasa tak macam para awliya merasakan halawah tersebut? Ini salah satu cara, kata. Cara dia jaga mata Allah. Satu je. Salah satunya jaga yang dalam hadis itu baiklah. Mencintai Rasul Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih wahuma. Jadikan Allah dan Rasul sebagai cintaan mereka lain daripada benda itu tidak ada dalam hati mereka. Dia tidak ada tempat dalam hati untuk mencintai seperti mana dia cintakan Allah dan Rasul. Ada 2 lagi. Semua buka dalam kitab Al-Imam Ibnu Abi Jamrah radhiyallahu anhu. Ini salah satu orang untuk kita lah, orang awam ni, iaitu jaga mata kita. Satu. Kita buka Facebook lagi pun dah cukup dah, padat dah. Anak dara letak gambar, letak dekat hidung. Gambar. Nah, lepas tu nak ambil jadi friend pula. Kita nak jadi friend, kita kena tengok dulu kan. Siapa nak jadi friend kita pun tengok, buka, tengok. Lepas tu tengok profile picture. Lama pula tu duduk terjauh. Kita duduk di jauh lah pula dalam dia punya Facebook dia. Tengok pula. Turunan mamuk sikit lah. Walaupun yang kita tengok tu bukannya hakikat. Walaupun yang kita tengok tu surah dia ya. Tu bukan dia. Tu surah dia. Ya. Itu tak bahaya. Ya, syarat nak tengok surah ni pun syarat lah. Jangan bernafsu lah. Boleh. Lepas tu ulama pernah bahas masalah tengok TV, perempuan tak pakai tudung. Boleh tak tengok perempuan tak pakai tudung dalam TV? Perempuan baca berita. Ya, nak baca berita. Dan ni pakai tudung, dah ramai dah pakai tudung. Tak pakai tudung. Tak pakai tudung baca berita. Kita boleh tengok tak? Tunduk pandangan. Ni warak. Ramai macam tu. Tapi boleh tak tengok? Pernah buat satu perbincangan. Apa ni? Timak pondok pernah buat perbincangan benar. Dan hukumnya harus selagi mana tidak bersyahwat ketika itu. Karena yang dilihat bukan perempuan itu, yang dilihat surah perempuan itu. Sebab kalau kita pecahkan TV, tak ada orang perempuan dalam TV. Ulama bahas macam tu. Isu dia macam dalam kitab fiqh disebut kalau kita tengok orang perempuan bukan tengok dia, tapi tengok ke air. Atau tengok ke cermin. Perempuan duduk sini. Kita tengok ke cermin, nampak dia cermin. Kita tengok dia, kita tengok cermin. Kita tengok cermin. Tengok dia dalam cermin tu. Dalam dia bukan dalam cermin, dia kat situ. Tuan-tuan tengok saya dalam YouTube. Kalau tengok dalam YouTube, saya ada lagi. Hak yang dah lepas rakam, hak yang tak rakam, hak yang minggu depan ada dalam YouTube. Itu bukan saya. Kalau itu saya, ni saya sampai lagi. Kalau tuan buka lagi, belum ada ni penuh. Macam-macam gambar dia. Apa yang saya? Itu surah saya bukan saya. Surah saya. Memang. Surah dia saya ada ni kan. Kita di sini itu juga surah kita tu gambar kita macam tu juga lah. Cuma syarat dia tidak bersyahwat.
Lepas tu ada orang tengok gamak hujah. Kata Ustaz kata tadi, tu kan tengok dia. Tengok surah dia. Ya. Kambing pun tahu nafsu. Kan tengok orang perempuan telanjang. Tengok gamak lucah. Lepas tu duk pergi mengaku tak ada syahwat. Hang tengok tu syahwat dah bodoh. Nak tengok pada syahwat lah sebenarnya. Syahwat nafsu nak tengok tu. Tak syahwat pun. Nak uliak kau. Dan menghukumkan ia akan sanadnya dengan sahih dan sabda Nabi SAW. Siapa yang menghukumkan di sini? Al-Imam Hakim Naisaburi menghukumkan hadis tadi dengan sanadnya sahih. Itu maksudnya. Hadis tadi. Ada hadis innal nadhara ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min sihami iblis. Faman tarakaha adaqahu Allah Ta'ala ta'ma ibadatin tasuhuhu. Baik. Dan hadis sabda Nabi SAW, likulli ibni Adam hadzuhu min az-zina. Fal-'aynani tazmiyani wa zinahuma an-nadhar. Wal-yadani tazmiyani wa zinahuma al-batshu. Wal-rijlani tazmiyani wa zinahuma al-mashyu. Wal-famu yazni wa zinahu at-takhbiru. Wal-qalbu yahummu wa yusaddiqu dhalika al-farju aw yukaththibuhu. Allah. Nampak tak? Wa yusaddiqu dhalika al-farju. Itu maksudnya. Aw yukaththibuhu. Artinya, sebab tu Allah dahulukan dengan mata. Kemudian baru disebutkan dengan farj. Tengok hadis ni. Ada bagi tiap-tiap manusia itu bahagiannya daripada zina. Maka dua mata itu berzina keduanya. Ini yang bila Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu datang ke majlis Sayyidina Utsman. Masuk dalam majlis Sayyidina Utsman. Waktu dalam perjalanan Sayyidina Anas bin Malik terlihat seorang perempuan dengan pandangan yang ada sedikit perasaan dalam hati. Perempuan ada sedikit. Bila masuk ke dalam majlis Sayyidina Utsman kata, aku tengok pada mata kamu ada berlaku, ada asar zina. Tengok orang takbir sahabat Nabi SAW dengan sahabat Nabi yang lain. Kita sebut yazniyan. Dalam hadis Nabi likulli ibni Adam hadzuhu min az-zina fal-'ayn zina. Mata tu berzina. Sayyidina Utsman tak kata mata kamu berzina wahai Anas. Tak. Mata kamu ada asar zina. Tak zina lagi, asar. Nampak? Takbir sahabat dengan sahabat itu ada. Orang zaman tak ada adab. Akhlak tak ada. Tapi sembang nak ikut sahabat Nabi kemai lagi. Nampak tak rosak? Asal zina sebut. Sayyidina Anas bin Malik kata apa? Ada wahyu lagi dah selepas mana Nabi kata. Ada wahyu turun lagi. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu kata apa? Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutlah kamu dengan firasat seorang mukmin tersebut kerana dia melihat dengan nur yang Allah Ta'ala perlihatkan. Sebab tu orang yang hatinya bersih ni, maka Allah Ta'ala beri kepada mereka ni pandangan yang lain daripada ini. Bahkan qalbun, hati mereka ni bersih, maka pandangan mereka juga bersih, maka mereka boleh melihat benda yang orang tak ada. Sebab tu kita dengan heran kita tengok para awliya billah, wali-wali Allah Ta'ala ni, mereka boleh melihat dan boleh tahu apa yang kita lintas dalam hati kita. Dan orang lain tak tahu. Saya baru ni ke rumah Syekh Sa'ad Jawish. Saya bawa seorang Syekh ni, Syekh Abu Bakar Dini, sahabat dan daripada Britain. Dia mari dia singgah di Mesir ni, transit lah. Dalam 10 jam lebih kurang kot sampai pukul 10 malam. Dan dia nak jumpa dengan ulama-ulama di Mesir. Antara pertemuan kami buatlah dengan Syekh Muawwad awal. Sempatlah baca Syama'il sampai habis dengan Syekh Muawwad awal. Umur 100 tahun lebih lah, umur 102 tahun. Sanad dia sangat tinggi, masya-Allah tabarakallah. Sambung dengan Imam Ali bin Surur Zankaluni. Imam Ali bin Surur Zankaluni ambil dengan Syekh Allahumma salli ala Muhammad. Al-Imam Ibrahim Syaqqa. Ibrahim Syaqqa ambil dengan Syekh Al-Amir Sari. Amir Sari itu dengan Amir Kabir. Yang antara sanad yang paling tinggi di Mesir, yang bersambung tu dengan Al-Amir Kabir. Dia masih hidup lagi, duduk di Matariyah. Umur 1 tahun lagi. 102 tahun tu tak silap. Dia bagi masa insya-Allah 3 jam kami baca Syama'il pada awal sampai habis. Walaupun saya sampai lambat. Saya sampai habis yang hadis yang ke-27. Jadi tak habis juga. Saya tak dengar pernah menyerah dengan hadis yang ke-28 yang saya. Jadi apa ni Allah Subhanahu Muhammad? Berjumpa dengan Syekh Sa'ad Jawish. Masa jumpa Syekh Sa'ad Jawish, Syekh Abu Bakar Daniel ni dia kata apa? Bila Syekh Sa'ad Jawish letakkan ayat. Taklah bekas ayat dekat meja ni.
Syekh Sa'ad masuk dalam bilik. Dia masuk bilik nak ambil makanan. Syekh Abu Bakar Daniel kata tu ayat apa tu, dia punya ni buka dah lagi. Dia punya tudung terbuka dah. Lepas tu saya pun tengok kata dah buka dah. Maksudnya ayat ni dah diguna dah. Tapi ayat penuh. Syekh Abu Bakar Daniel dengan apa ni di dalam ghairul lafziyah tadi ni. Nah. Dengan tengok tu dia kata dia dah bubuh ayat mak Hanafiyah ni. Dia bubuh ayat pilih baik lah. Aku tak boleh minum sebab tak sesuai dengan badan aku. Ayat ni. Ayat Hanafiyah tak sesuai. Tu lepas dah selesai tak apa lah. Syekh Sa'ad mari. Syekh Sa'ad kata, minum ayat ni. Ayat yang ni. Tak ada kata apa lagi. Tu Syekh kata ada memang ada lah orang sebut. Kata orang memang tak suka makan ayat mak Hanafiyah Musa. Tapi kata tutup ni. Dia tak suka minum ayat mak Hanafiyah. Jangan bimbang ayat mak Hanafiyah Musa ni semua mak unnil. Air ni daripada syurga Allah Ta'ala. InsyaAllah kau tu dah semua pakat. Tu dia. Syekh Sa'ad dia tengok dia kurang dengar sikit. Dia dah tua dah. Dia kurang dengar sikit. Maksudnya kalau dia masuk ke dalam tu, adat dia tak dengar lah. Tapi dia masuk tu dia terus kata tu. Ada orang dia tak mau minum jangan takut minum je, tak ada masalah. Ni ayat daripada Sungai Nil apa semua kali. Jangan bimbang ni, insya-Allah khair insya-Allah. Husnuzan dengan Allah Taala. Amin. Kami pakai nganga tu insya-Allah. Aulia ni. Syekh Usama sendiri sebut kata Syekh Sa'ad Jawish ni adalah waliyun min awliyaillah subhanahu wa ta'ala. Antara ahli kasyaf juga di Al-Azhar kan. Misal jaga-jaga dengan awliya ni bahaya. Lepas tu kita bimbang kadang-kadang pergi jumpa masyayikh, kita tengok kita lama. Kita bimbang. Tengok baik tak apa lah. Lagi kita bimbang lagi dia tak tengok kita terus. Dia nampak apa kita tu? Tak mau tengoklah kita. Itu lagi kita bimbang. Dia nampak kita ni kepala apa tak tahu lah waktu tu. Kepala kerbau ke kepala lembu ke tak apa lagi lah. Main kepala khinzir kan. Dia tengok sebab ada nafsu kita ni macam binatang. Ini ulama-ulama sebut. Dan disebut dalam riwayat para ahli ulama, nafsu kita ni macam binatang. Macam mana nafsu kita tu, macam tu lah surah kita. Sebab tu ada seorang ulama dulu di Kedah. Dia pernah kencing depan orang ramai. Dia pekat. Dia buka zip seluar, dia selak kain dia, ada kencing. Kencing. Orang tangkap dia. Tak malu. Kata Tok Guru wali kencing depan orang. Tarik bopi ke Qadi. Di zaman Qadi dulu ni. Sampai-sampai di sana, Qadi tanya kenapa Tok Guru kencing depan orang macam tu? Depan orang dia kata, aku tak nampak seorang pun orang dia kata. Aku nampak semua kerbau, lembu, kambing. Di pekan tu hari dia kencing tu, dia nampak semua orang kerbau, lembu, kambing dia. Aku tak tahu kata orang dia kata. Dia ingat kerbau, lembu. Tak abang kata apa? Tak abang kata nafsu semua orang di tempat tu semua macam kerbau, lembu kan. Jadi surah daripada jadi surah kerbau dan lembu. Faham? Faham kan? Dia tak dia. Dia jadi itu boleh. Kita pernah tengok contoh Mak Saleh. Grip. Pernah tengok? Tak pernah tengok lah. Contoh grip ni contoh bersiri Mak Saleh lah. Saya tengok juga lah, tak tengok banyak lah. 3 season ya. 3 season tu. Ha? Jadi 3 musim dah pakai tengok cerita tu. Cerita ni dia ni seorang yang berkebolehan nak bunuh makhluk lain. Yang dia ni manusia biasa macam kita, tapi dia boleh tengok dia ni keturunan daripada mana. Kalau keturunan babi, dia akan nampak tu babi. Orang biasa nampak biasa, tapi dia nampak babi. Dan puak ni cukup takut dengan Grim ni. Grim ni tuan-tuan, kalau kita tengok balik, ni adalah awliya sebenarnya. Dalam bahasa Mak Saleh, Grim ni awliya, wali-wali Allah Ta'ala. Tapi Mak Saleh buat cerita pembunuh jin. Tengok. Dia buat cerita buat lain lah. Padahal nak dapat peringkat tu, dia ada keturunan dia. Keturunan Grim. Nah, dia ada keturunan. Dan mereka ni menulis kitab. Tulis pula, lukis pula muka makhluk pelik-pelik ni. Kalau jumpa dia nak bunuh dia macam mana? Jangan guna anak panah ni tak sesuai. Kena guna dengan belantan, baru dia mampu. Sampai macam tu dia tulis. Buku tu saya nak cari sampai nak. Tak ada. Hai. Wallahualam. Cukup tak tu? Mana contohnya kata apa? Apa pun percaya dengan benda-benda macam tu. Dan apa ni, benda tu tidak mustahil berlaku dan memang ada sungguh. Dan akhlak dan jiwa kita ni akan berbentuk seperti mana jiwa kita. Ada orang yang jiwanya seperti anjing, ada orang yang jiwanya seperti babi, minta maaf, na'udzubillah min dzalik. Ada orang jiwanya seperti binatang ternakan. Jadi orang yang jiwa nafsu dia ni, nafsu dia makan, ni nafsu dia binatang ternakan. Kalau nafsu dia ni nafsu yang
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada nafsu anjing, ada nafsu syaitan, ada nafsu yang seperti babi. Auzubillah min dzalik. Kalau nafsu dia hanya ke arah ke arah seks dia semata-mata, ini nafsu babi. Nah, yang disebut oleh ulama-ulama dalam kitab ada. Ini nafsu babi. Dan zina keduanya, nah, dia kata balik, dan zina keduanya memandang kepada barang yang tidak harus dipandang, dan kedua tangan itu berzina keduanya. Dan zina keduanya menampar akan yang dilarang, menamparnya. Negara tangan jangan menampar benda yang tidak sepatutnya ditampar. Nah, dan kaki berzina keduanya, dan zina keduanya berjalan kepada tempat yang haram, berjalan kepadanya. Pergi ke disko, pergi ke tempat yang diharamkan, pergi ke tempat untuk mengumpat orang dan sebagainya. Dan bermula mulut itu berzina ia, dan zinanya mengkucuk akan yang tiada halal dikucuk. Kucuk sini bukan kucuk orang perempuan saja, tuan. Atau kita kucuk bunga di tempat yang tak sepatutnya kita kucuk. Tempat tu tempat yang bukan awam punya, tu tempat yang khusus untuk orang lain punya. Kita pergi hidup, kita pergi kucuk benda tersebut. Nah, tapi kalau kucuk perempuan tu lebih-lebih lagi lah. Yang dimaksudkan tu lebih lagi lah kepada orang perempuan. Maksudnya diharamkan untuk kita kucuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, benda yang tiada halal dikucuk. Dan bermula hati itu berkehendak ia dan mencita-citakan ia. Jadi hati akan bercita-cita terhadap perkara tersebut, dan membenarkan akan yang demikian itu oleh faraj, dengan bahawa mengerjakan ia akan zina itu atau mendustakan ia akan dia. Nampak tak? Dengan bahawa tertegah ia daripadanya. Menceritakan akan ini hadis oleh Imam Muslim dan Imam Al-Baihaqi daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ada pada hadis ini menunjuki atas bahawasanya asal bagi zina itu adalah dua mata. Masya Allah. Maksudnya pada asal daripada mana? Daripada mata, maka akan turun ke farj. Sebab tu Nabi sebut wa yusaddiqu zalikal farju aw yukadzib. Daripada mata ni akan turun ke hati, dan hati ni akan menggerakkan sama ada yang mana akan membenarkan apa yang hati tadi sebut. Farajnya lah yang akan memperlihatkan perkara tersebut. Buat hanya dengan pandangan mata. Nah, maka akan menyebabkan berlakunya perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga-jaga. Sebab tu mata ni disebutkan yang pertama. Ini antara munasabah kenapa pengarang kitab ini iaitu Syekh Abdul Qadir Mandiri memulakan dengan mata. Nah, memulakan dengan mata terlebih dahulu. Dan kalau tuan-tuan tengok dalam kitab ni dimulakan dengan larangan, pembersihan, dan kemudian baru sebut tentang akhlak yang mulia. Buka pada bab yang akhir, tuan akan tengok pada fihris. Nah, tengoklah pada permulaan ni cerita berkenaan apa? Pada menjaga sekian-sekian, macam mana nak bersihkan sekian, barulah masuk kepada akhlak yang mulia. Kenapa? Ini kerana mengambil kaedah at-takhalli qabla at-tahalli. Membersihkan sebelum memperhiaskan. Bersih dulu sebelum hias. Sebab tu dia mula bukan dengan memperhiaskan diri, tapi mulakan dengan pembersihan terlebih dahulu. Kita kena bersih dulu. Jadi ini kita nak kena jaga sungguh-sungguh. Baik. Dan hendaklah menilik engkau kepada segala anggota engkau. Tengok sungguh-sungguh. Lepas tu ulama-ulama turah ni kalau disebut tilik ni maksudnya dengan apa ni? Dengan kita melihat dengan pandangan yang sungguh-sungguh. Maksudnya bukan hanya melihat saja, tapi tilik. Tilik ni maksudnya perhati sungguh-sungguh. Nah, dengan apa pekerjaan yang patut ia, dan akan apa pekerjaan yang dinanti-nanti baginya, maka memelihara engkau akan segala anggota engkau itu sebagai pelihara yang patut padanya, dengan pekerjaan yang dinanti baginya itu. Maka jika pekerjaan itu sangat besar, nescaya engkau pelihara anggota itu dengan pelihara yang bersangkutan. Maka bermula kaki itu adalah dinanti-nanti baginya, akan berjalan di dalam kebun syurga. Sebab tu disebut apa ni? Hendaklah menilik engkau kepada segala anggota engkau. Tengok betul-betul anggota badan kita yang kita guna ni, dengan apa yang kita buat, dan akan apa pekerjaan yang dinanti-nanti akan dia. Dia nak apa dengan anggota tersebut? Dia nak pergi ke mana? Kalau kaki kita nak melangkah di taman syurga, nah,
dan apa tadi? Mahligai. Dan adapun tangan itu, maka dia nanti baginya mencapai buah-buahan syurga dan minumannya. Seperti itulah segala anggota yang lain. Maka mata hanya sahaja ia kerana memandang kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam syurga, dengan tiada menyerupai kelakuan melihat yang baru. Mata ni kita nak guna buat apa nanti di akhirat? Kita akan menggunakan mata untuk melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Tuan-tuan, mata kita akan guna untuk melihat Allah. Yang Nabi sebut dalam hadis bahawa kita akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jelas, tanpa ada hubar sedikit pun, tidak ada, seperti mana kita melihat bulan yang tidak ada lindungan awan di bawah bulan tersebut. Tapi dengan cara macam mana? Disebut di sini, iaitu dengan cara apa? Dengan tiada menyerupai kelakuan melihat yang baharu. Apa maksud kelakuan melihat yang baharu? Perkara baharu ni kita tengok dengan bertempat, betul tak? Kalau kita tengok sesuatu yang duduk di depan kita, bermaksud orang tu duduk di depan kita. Boleh? Jadi Allah tidak begitu kita lihat. Karena Allah tidak bertempat dan Allah tidak perlu kepada tempat. Maka kita tengok Allah di akhirat nanti dalam keadaan Allah tidak bertempat. Macam mana? Nak tengok Allah tidak bertempat ni macam mana? Kalau tempat ni benda baru, Allah tidak memerlu kepada benda baru. Nampak tak? Hatta kalau orang kata Allah duduk di depan, tak tepat sebenarnya. Kerana depan ni amrun i'tibar, perkara i'tibar saja. Tuan-tuan sekarang duduk di depan saya, tidak? Saya hari ni duduk di mana? Saya duduk di depan tuan-tuan. Siapa duduk di depan maknanya? Masing-masing lah. Disebut masing-masing. Saya duduk nampak tuan-tuan duduk di depan. Bukan bermaksud bila saya nampak tuan-tuan di depan, saya di belakang tuan-tuan. Tak juga. Saya di depan juga waktu ni. Atas. Kalau orang kata Allah duduk di atas, tak kenal. Kalau kata Allah duduk di atas lagi, langit mana yang Allah duduk? Langit di Mesir kan? Langit di Malaysia kan? Langit di Kutub Utara kan? Langit di mana ni? Langit di mana-mana, langit duduk di atas langit. Baik, kalau kamu kata Allah duduk di atas langit, kalau cicak duduk atas ni, ciling ni, cicak duduk atas ni, di mana atas cicak? Cicak duduk punya lah, macam ni kan? Tidak? Tengok cicak main, cerita paling bodoh di dunia. Tak tahu orang buat cerita tau tak, cicak main. Malaysia yang buat cerita cicak main. Cicak ni Nabi suruh bunuh, tiba-tiba jadi hero, tak faham kita. Ni orang panggil cerita tak tanya dekat Tok Guru. Tanya dulu dekat Tok Guru, boleh buat cicak main. Buat rebau main tak apa lagi. Rebau main ke, lembu main ke, labah-labah main ke. Buat walaupun Spiderman dah ada, dia buat labah-labah main. Buat api lah. Yang bentuk lain, cicak main dia buat. Tak tahan tu. Nabi suruh bunuh. Siapa yang bunuh cicak dengan sekali pukul 100 pahala dapat. Tiba-tiba jadi hero. Gila Allah. Nah, lawan dengan hadis Nabi SAW. Ini bukan peribahasa, no? Jadi bila tengok cicak duduk di atas, cicak di mana atas dia? Kita duduk atas dia. Tak, langit tu duduk di bawah cicak dia sebenarnya. Habis tu kamu nak kata macam mana? Kamu nak kata Allah duduk di bawah cicak? Ya Rabbi. Nampak tak? Jadi atas bawah ni benda yang tiba. Boleh? Jadi sebab tu tak boleh sebut Allah duduk di atas, Allah duduk di bawah, Allah duduk di depan, Allah duduk di belakang. Hasyadillah. Jaga-jaga dengan perkataan tersebut. Sebab tu tengok, Ngarang dah sebut dah, dengan tiada menyerupai kelakuan melihat yang baru. Baik, sekarang nak tanya lah. Kami tanya kepada Syekh Jamal Farouk hafizahullah tentang Allah tidak bertempat. Baik, nak tanya sekarang. Kata Syekh, senang je perumpamaannya. Allah tidak bertempat kan sekarang, dan akan datang, dan bila-bila masa, daripada dulu sejak azali lagi Allah tidak bertempat. Betul tak? Baik, Allah melihat kita tak sekarang? Allah melihat kita kan? Allah melihat kita dalam keadaan Allah bertempat tak sekarang? Allah sedang melihat kita. Kita bertempat ni, Allah bertempat tak? Awak tak giling pun? Tak faham ke dah ni saya tanya ni? Faham kan? Allah bertempat tak kan? Tak bertempat. Baik, Allah tidak bertempat, dan Allah melihat kita dalam keadaan sekarang dia tidak bertempat, dan dia melihat kita yang bertempat. Boleh tak Allah Ta'ala buka hijab tersebut? Kita bertempat ni, Allah buka hijab, kita melihat dalam keadaan Allah yang tidak bertempat. Boleh tidak? Boleh. Faham tak faham? Faham tak? Kakak-kakak faham? Rokiran faham? Faham tak? Dia kena faham bagi elok ni. Kalau tidak, ia pening. Sebab tu jangan ajak anak-anak kita lah. Allah di mana? Allah di langit. Seorang-orang buat masuk YouTube pula tu tak tahan. Saya ajar anak saya, Allah di mana? Allah fis sama. Pok dengan anak tak apa lagi.
Anak nak sebut jahil tak boleh kata lagi, sebab dia memang tidak ada kelayakan untuk ilmu pun. Pak tu murakkabun, faham tak? Tu jahil murakkab. Orang panggil mangkuk nak mampus. Bahasa Kedahnya lah. Bahasa orang putih, orang Kuala Lumpur dia panggil mangkuk siang yang hebat, maksud dia. Susut dengan cantik. Tak boleh pakai punya orang. Yang sonok tak tahan orang panggil ceramah merata. Ajak anak Allah di lagi. Bodoh. Tak cerdik. Baik. Habis dah. Nak habis dah, masuk waktu Zuhur lah. Zuhur dah waktu Jumaat lah. Baik, kita baca sikit lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Mana tahu? Di syurga nanti akan tiada menyerupai kelakuan melihat yang baru. Dan tiada ada di dalam negeri dunia. Dan tiada ada di negeri akhirat nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Tuhan itu. Itu nikmat yang paling besar yang diriwayatkan bila mana kita melihat Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang beriman akan sujud pada waktu tersebut selama 700 tahun. Riwayat sebut 700 tahun, 700 tahun di akhirat, masya-Allah. Maka patut sangat bagi mata yang dinanti baginya akan sebesar-besar nikmat bahawa dipelihara akan dia dengan sehingga-hingga pelihara. Kita nak dapat nikmat besar nanti ni, iaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka takkan nak tengok Allah Ta'ala kita guna mata untuk tengok benda yang diharamkan oleh Allah. Ini peringatan untuk siapa ni? Untuk kita sendiri sebenarnya. Jadi kalau nak tengok benda yang haramnya, terus ingat balik, mata ni nanti aku nak guna untuk tengok Allah. Takkan waktu ni aku nak rugikan masa aku untuk tengok benda yang macam ni. Barak. Dan dimuliakan dia sehabis-habis mulia. Dan bahawa tiada dikotorkan dia dengan memandangkan yang haram. Wallahu a'lam. Barak. Ini habislah bab yang pertama, fasal yang pertama, iaitu yang berkait dengan mata. InsyaAllah minggu depan kita akan bincang tentang fasal yang kedua pada menyatakan tentang telinga pula. Kerana itu yang paling hampir dengan mata. Dia sebut yang berkait dengan hampirlah dengan anggota tersebut. Semoga Allah Ta'ala jaga anggota kita. Semoga Allah jaga mata kita dengan ilmu yang kita dapat pada hari ini. Dan ilmu yang sebetulnya kata para ulama adalah yang diamalkan. Tidaklah disebut itu ilmu kalau selagi tidak diamalkan perkara tersebut. Maka yang tidak diamalkan, maka itu bukan ilmu. Itu hanya maklumat sahaja. Yang diamalkan itulah baru ilmu. Kalau kita hanya baca kitab tasawuf, ada 50 dah kitab tasawuf kita baca, tapi satu pun kita tidak beramal, bermaksud kita punya maklumat tentang tasawuf ni banyak, tapi ilmu tasawufnya tidak diamalkan. Tapi kalau kata kita beramal dengan apa yang kita belajar, walaupun satu buah kitab kita ajar, kita mengaji, walaupun 2-3 line saja kita baca pada hari ini, selai 2 saja, tapi kita beramal terus dengan perkara tersebut, maka itulah ilmu yang barokah dan ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah kita sama-sama beramal, kita sama-sama doakan moga Allah Ta'ala berikan kemuliaan kepada kita di dunia dan di akhirat, dan berikan kemuliaan kepada pengarang kitab Penawar Bani Hadi, Tuan Guru Al-Alim Al-Allamah Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandaili radhiyallahu anhu, dan Allah Ta'ala memberikan rahmat yang luas kepada beliau insyaAllah Ta'ala. Amin. Al-Fatihah kepada Al-Imam Abdul Qadir Mandiriyah Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucap terima kasih banyak-banyak. Sekali lagi kita akan temu pada minggu depan pada waktu yang sama, pukul 10 pagi. InsyaAllah kalau tidak ada orang bintang lah, kalau umur panjang dan kita diberikan kesihatan oleh Allah Ta'ala. Dan terima kasih banyak-banyak kepada pihak pegawai kedutaan, perwakilan, dan seluruh yang berada di Demak ni, dan juga muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.